menjalankan saudara kain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang teragung, yang memberi nikmat kepada kita, mengingatkan kesihatan kepada kita, beri rezeki kepada kita, mencukupkan segala keperluan kita semasa kita hidup. Dan hendaklah ada pada diri kita ini rasa perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan lagi rezeki kepada kita. Alhamdulillah, syukur kita juga kepada Allah dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsilah pelajaran ilmu tauhid. Ilmu tauhid di mana kita tahu ilmu yang mula-mula sekali yang wajib pada dia bukanlah itu belajar ilmu tauhid. Bukan ilmu lain kita wajib, tapi ilmu tauhid ini istilahkan dia wajib syarat usuli. Wajib syarat usuli, ilmu tauhid usuli. Wajib belajar, wajib kita tahu. Maka masuk bicara hamba pada ilmu tauhid. Maka masuk bicara hamba pada ilmu tauhid seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya hendak mengetahui engkau bahawasanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Fa'lam, ketahuilah ilmu, annahu la ilaha illallah. Sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita terjemah, itulah. Sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita disebut, hendaklah mengetahui engkau bahawasanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Kita faham Allah Ta'ala juga Tuhan. Macam kita senang kalau nak nampak tiada kepi lain, lagi kepi kita kalau join dan kalau kita tak kepi. Ada orang lain tak apa kepi. Contoh begitulah. Kalau sebut kepi ni banyak kepi ya. Kepi belok ada orang mereka tak pernah faham. Di sini sebut dia hendaklah mengetahui oleh engkau bahawasanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Bila sebut Allah Ta'ala jua Tuhan, kita tahu Allah Tuhan. Tak ada orang lain. Fir'aun yang kita tahu, yang dia mengaku dia Tuhan, makhluk tak berhajat pada dia. Dia berhajat ada. Bila nak jadi Tuhan ni, dia kena ada sifat istighna, terkaya, kaya daripada segala-galanya. Dia nak buat boleh, tak nak buat boleh, semua dia. Barulah dia jadi Tuhan. Kalau sifat kaya tu tak ada, terkaya tu tak ada, tak tahu duduk kantor jadi Tuhan. Macam Fir'aun dia mengaku dia Tuhan, tapi masyarakat makhluk pun tak berhajat pada dia. Ikan di laut pun tak berhajat pada dia. Burung dalam patah pokok pun tak berhajat pada dia. Segala jenis benda ada dalam pokok ni tak berhajat pada dia. Walaupun dia kata dia Tuhan. Tapi sudah hari mati dalam laut. Dan kalau
Tuhan ini mana boleh mati ya? Apa boleh jadi Tuhan? Jadi Tuhan mana mati? Kekaya. Mesti ada sifat istighna. Istighna ni kaya belah sifat. Istighna itu disebut firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata apa wajib belajar ilmu tauhid? Ni ayat Quran disebut fa'lam. Fa'lam ni kalau belajar diistilahkan dia atas fi'il amal. Fi'il amal ni Allah Ta'ala suruh amal ma'ruf nahi munkar, buat baik, tinggalkan benda munkar. Amal ma'ruf suruh buat baik, nahi munkar, tinggal benda munkar. Ni fa'lam atas maksud atas fi'il amal. Allah Ta'ala suruh. Suruh apa? Allah Ta'ala sendiri suruh. Suruh ni suruh je nak sunnah ke, suruh makruh, suruh wajib. Fa'lam ni atas fi'il amal wujud, yakni wajib bagi tiap-tiap mukallaf belajar mengenal Allah Ta'ala. Siapa mukallaf? Macam saya sebut dulu ni. Mukallaf tu siapa? Nanti kita akan jumpa lagi. Siapa mukallaf yang diwajibkan dia tahu, belajar, kenal Tuhan. Kita semayang. Kita semayang kita kepada siapa? Kita bekerja, hakikat nampak pada majikan. Nampak secara mata kasar, majikan. Hakikat asal kejadian kita ni pada siapa? Segala gerak laku tubuh badan kita ni seharian ni semua bawah kendalian Allah Ta'ala. Semua atas kendalian Allah Ta'ala. Jadi apa-apa kita nak buat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidaklah engkau ditahu bahawa sebenarnya Allah Ta'ala jua Tuhan. Kalau orang baik datang dia dewasa dia hebat. Hebat dia pun tak hebat dalam mana juga. Hebat dia pun kehebatan dia tu dapat daripada anugerah daripada Allah Ta'ala. Ilmu ada pada diri kita. Allah Ta'ala siapa pada diri kita. Ilmu pengurusan kewangan, ilmu kemahiran menembak, ilmu pertahanan. Cuma kita Allah Ta'ala bekal-kakak guna dengan cara yang betul. Bila guna cara yang betul, macam yang saya sebut sebelum ni, ayat Quran tersebut, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kamu buat baik, kita kerja. Kata apa? Pada diri Allah. Baik kerja. Usaha kerja. Cara halal. Laha ma kasabat. Kebaikan kamu buat, pahala. Bila buat tu dapat pahala. Baru benda baik. Wa 'alaiha ma kasabat. Membuat jahat dapat dosa. Jangan kata aku anda aku dah pergi ke macam mana. Contoh orang duduk dalam lokat tu kata tanya ni saya tak jadi macam ni. Tengok pakai fikir aku tu kalau dia tak guna akal dengan cara waras, saya tak minta jadi macam ni. Saya kalau boleh tak duduk nanti hidup zikir. Buat kerja mati dia ingat Allah Ta'ala dan biasa kan fikir macam tu. Ibaratnya dia menyalahkan Tuhan menjadikan dia selalu. Itu salah. Kita tak boleh menyalahkan Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam ayat tadi. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Membuat baik matematik dapat pahala. Sebab kita ada akal. Sebab tu Allah Ta'ala buat kita ni ada satu sifat lagi kita ni kena ikhtiar dan usaha. Bukan duduk saja. Ada duduk saja tu boleh kerja. Tak ada. Di sekolah, mak ayah ada sekolah, belajar. Belajar pun ada peraturan yang belajar. Dapat duit ni boleh pergi mana. Tengok berusaha tu. Ada tinggi boleh pergi bawah. Tinggi lagi pun ada berusaha lebih lagi. Mak ayah lagi pun tinggi lagi. Peringkat tertinggi. Kira mana usaha dia tu. Kalau tak usaha boleh dapat. Tapi tak percaya Allah Ta'ala bagi. Yang berjaga kita dengar. Tunggu lagi. Batas tak ada. Semuanya tak boleh ada pada kita. Saya tak minta saya jadi macam ni. Macam dia tu menyalahkan takdir pada Allah Ta'ala. Itu kaya dia jendela.
Tapi tak jadi jahat. Bukan kita tak ada sahaja Allah Ta'ala. Mereka tak ada kata ada bekal pada kita usaha oleh dia. Ada akal warak guna. Membuat baik otomatik bagaimana? Usaha nak pada kebaikan buat. Tak kata. Mu cari keburukan, aku bagi dosa. Otomatik dia dapat. Dua. Kalau buku ayat Quran itu mana jelas tu. Hama katabat wa alaiha maktasabat. Jadi Allah Ta'ala ni benda pertama sekali disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan. Semuanya Allah Ta'ala juga Tuhan. Allah Ta'ala juga Tuhan. Dah jelas kenapa. Tak ada kuasa yang besar, kuasa yang tertinggi melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi sihat. Hari ni dia boleh mari di sini. Pak menggerakkan lakak kita mari boleh nak dengar kuliah apa-apa. Usaha kita sendiri. Usaha kita. Bila usaha kita datang, dapat pahala. Otomatik pahala tu ada. Maka ialah yang ini ilmu tauhid. Awal-awal ilmu yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Ini disebut awal-awal ilmu yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahuinya, yakni mengetahuinya akan ilmu tauhid dan mengenalnya akan ilmu tauhid. Dia kena tahu, dia kena kenal. Mana dia kena belajar. Bukan tengok buku apa tak ada. Kena cari Nabi sendiri pun Jibril sendiri tu ajar. Jibril sendiri tu ajar Nabi. Apa itu? Ma huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan. Nabi itu ajar. Mereka Jibril tu ajar. Tahu-tahu kita dapat ada buku. Tak jadi ya. Tak betul. Cara pembelajaran tak betul. Maklumat kita tahu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahuinya dan mengenalnya, yakni belajar ilmu tauhid. Awal-awal ilmu. Tengok, awal-awal ilmu kena kenal Tuhan. Pasal apa? Keluar kita daripada perut mak kita. Apa benda pertama sekali? Apa kita bagi kenal Tuhan? Biarlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali itu Allah duduk istimewa. Azan membesarkan Allah Ta'ala. Kali itu tauhid dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aku saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kita jawab terjemahnya, aku saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala juga Tuhan. Tu senang juga. Alif Allah Ta'ala juga Tuhan. Tak ada orang yang Maha Suci Allah. Boleh daripada ibu yang besar. Sebesar tu dia ibu. Daripada kecil jaya cantum air mani apa semua Maha Suci Allah Ta'ala bagi kita waktu. Daripada itu titik air mani pada membentuk tubuh. Bagi tulang mengajari kepala, rambut, mata, elok, telinga, kaki, cukup sifat semua. Cukup dia punya time dia. 4 bulan masuk roh pula. Hidup tengok dalam perut. Gerak. Simpan elok ni. Tak pecah. Kalau air dalam botol, jatuh pecah. Buruk. Duduk lagi, simpan elok. Daripada kecil sampai besar, bila bulan. Tahu-tahu keluar daripada tempat yang, bukan tempat yang hina kan. Keluar. Daripada daripada buku kita tu keluar. Walaupun selalu orang kata lawan tu kecil, tapi Maha Suci Allah Ta'ala macam-macam. Kita boleh keluar daripada buku hikmah kita. Kalau disebut pada zahir, mati lah. Memang istilah mok ni awak mengandung kita nak bantu kita terseparuh mati je. Ibarat macam mati lah. Tapi kita boleh keluar. Nabi SAW itu anak tua lain, punya pi dia tu lain. Tapi nak cerita apa? Kebesaran Allah Ta'ala menciptakan makhluk daripada siti air mani boleh jadi sebesar sampai itu. Kalau 2.3 kali 2.3 kali daripada daun kecil.
dia keluar. Kalau pergi jauh mana tahu? Kalau belum tak begini, belum tak main tu. Mana kau keluar? Apa nak belum dari ini keluar? Sikit je lah. Dan waktu jawab pressure kalau keluar daripada ikut jangan dia betul. Kalau jauh saya kita tengok. Tak masalah. Macam-macam kita punya orang kata anggap bagi kita fikiran. Tapi nak cakap apa situ? Nak tengok kebesaran Allah Ta'ala macam kita maksud. Kita boleh tengok daripada kecil dulu. Awal-awal kenal keluar ambil pasal bila nak benda ambil terpaksa tak boleh tahu anda Allahu Akbar masuk dalam tahu dan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah aku bersaksi dia itu apa saksi ini kita tengok benda tu ada kita tengok saksi hati pula pasal tu tengok Maha Suci Allah tak ada kecacatan dalam dia cara ciptaan dia ada cacat kita tengok elok mudah elok kecil kita buat anak patung bergerah tak pusing itu kita ni tu kalau tahu nama sekali masuk dalam mana baru sehari banyak bukan sehari tu macam ada mana tu macam kain motor itu kalau ada ibu duduk mengaji apa semua dia duduk dengar hari-hari kan dua satu dalam Allah awal itu wajib ada tiap kalah mengetahui belajarnya ilmu tauhid. Mukallaf tu apa? Macam saya sebut tadi, mukallaf ni apa? Apakah yang dikatakan mukallaf? Ada orang kata mukallaf ni dia boleh berbeza dengan yang baik tu. Itu mumayyiz, bukan mukallaf. Mukallaf ni dia lain. Mukallaf disebut orang yang berhimpun padanya 4 perkara. Nak tahu dia mukallaf tak mukallaf? Berhimpun pada dia 4 perkara. Yang ni pertama mesti berakal. Akal dah, akal sihat. Satu. Nak tahu tu syarat tak ada dia mukallaf. Akal dia waras. Yang kedua, balik. Cukup umur. Tanda-tanda balik ni ada 3. Satu tadi akal, waras. Yang kedua, syarat bagi mukallaf ni balik. Balik ni pula ada 3 tanda dia. Pertama, sempurna umur 10 tahun. Laki dan perempuan sempurna umur. Yang kedua, bermimpi jimuk hingga keluar air mani pada lelaki. Bagi lelaki lah, dia bermimpi keluar air mani. Dan perempuan kalau ikutnya umur 9 tahun. Yang ketiga, kedatangan haid bagi perempuan. Tanda balik. Syarat tahu dia bukanlah tak bukanlah berakal balik. Dia datang apa kalau perempuan datang bulan lelaki keluar mani cukup umur. Yang ketiga, selamat panca indera jika pada samit dan pada basar dua. Mana pada telinga dan pada mata. Samit, basar. Pasal kedua ni, dua ni lah yang menentukan masa ilmu pada seorang. Kita mendengar, mata buta, telinga dengar. Kita faham tak? Kalau mata selek, telinga selek, kita nampak lagi, jelas. Lagi jelas. Bukanlah telinga dah, tak tuli dah. Masa lahir dah. Mata tak buta, selek. Yang ketiga, sempurna panca indera. Yang keempat, sampai serba rasul walaupun rasul ada. Nak cakapnya sampai dah. Maklumat pada dia ni apa Nabi sampai pun dah tahu. Walaupun rasul ada sekalipun. 4 syarat ni baru kita status dia ni bukan tak. Kalau tak ada salah satu, tak dikira bukanlah, tak wajib atas dia. Semaya apa, nak puasa apa, nak zakat apa, tak wajib. Sebab dia tidak dikira bukanlah.
rohani dengan hukum tadi. Tapi kalau ikut pada selamat panca indera, samit dan basar ni mengikut tengok dia tuli dengan buta ni belum lahir ke atau selepas dia ada akhir balik. Contoh dia umur 20 kena demam panas, lengok jadi tak dengar, mata jadi tak nampak. Dia dikira bukanlah sebab dia kena tu masa umur dia dah lepas akhir balik. Kalau sebelum tu tidak dikira dia tu sebagai bukanlah. Dia pernah tengok dia ada apa? Ada siapa tu. Kalau sebelum tu bawah pada akhir balik tidak dikira dia bukanlah. Mana tak terbeban atas dia. Hukum tak beri. Itu disebut awal-awal ilmu yang wajib atas dia. Yang bukanlah bahawa mengetahui ilmu tauhid dan mengenai ilmu tauhid. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah Ta'ala dulu. Jadi apa-apa kita nak buat pun kenal Allah Ta'ala. Tak kenal Tuhan, memang kita buat itu suka hati kita. Kita buat itu suka hati kita. Kalau kita kenal Tuhan, insya-Allah kehidupan kita pun terjaga. Artinya awal-awal agama itu mengenalkan Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tadi awwaluddin ma'rifatullah itu ada yang mengatakan dia ni hadis, ada yang mengatakan dia ni kalam ulama. Kira. Tapi disebut sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sabit daripada hadis inna likulli syai'in di'amatan wa di'amatud dini ma'rifatullah wal yaqin. Mungkin yang itu ulama buat ni awal ni ma'rifatullah. Ya, sesuatu itu ada asas, ada tunjang. Tunjang bagi agama kita ni Islam ma'rifatullah. Kenal Allah Ta'ala wal yaqin, yakin. Kenal Allah Ta'ala dan yakin. Bukan kenal gitu je. Kenal dan yakin. Allah Ta'ala ada. Mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ada tapi tidak berhajat kepada Tuhan. Bukan kata berlangit macam biasa kita dengar Allah Ta'ala istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Allah ayat-ayat mutasyabihat. Allah fawqa aydihim wallahu sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Bukan Allah ada dengar. Bila sebut kita faham satu. Bila disebut ayat, jangan kita melihat pada ukur zahir ayat. Bila sebut tangan, Allah bukan ada tangan. Bila tangan ni makhluk. Tangan ni makhluk. Jangan kita ambil Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada tengok. Itu salah. Ini fahamannya salah. Kita belajar ilmu tauhid ini salah. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi menyebut aku disuruh akan aku bahawa bunuh aku akan manusia hingga bahawa menyaksi mereka bahawa tak ada jumlah Tuhan. Maka dengan dia lah yakni dengan ilmu tauhid ini dapat terlepas daripada kekal dalam neraka dan terhenti di atas sah amal ibadah. Disebut bahawasanya maka dengan dia lah, yakni dengan ilmu tauhid ni, bila kita kenal Allah Ta'ala, kita dilepas daripada azab api neraka. Macam tadi kita kenal Allah Ta'ala macam mana? Nampak tak? Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan tiada Tuhan lain kecuali Allah. Kita saksi ni kita tengok. Kita saksi tengok kan? Adakah kita nampak Allah Ta'ala? Nampak tak? Nampak Allah Ta'ala. Kalau kita tanya, biasa kita tengok saksi, nampak saksi. Ini kita menyaksikan tiada Tuhan lain kecuali Allah. Nampak Allah Ta'ala?
Masuk wedding tu, potong gereja kan. Teringat, ketahuan punya apa? Gereja tu. Ada hon ni tu. Pada tak nampak tu ada depan tu. Ketahuan tu. Kalau bunyi berita, dia tahu dah bunyi berita macam mana. Berita, tengah beri. Allah Ta'ala tak kenal dia. Macam mana kenal Allah Ta'ala? Baru menyaksikan dia ada Tuhan, aku bersaksi dia ada Tuhan milik Allah. Saksi ni macam tengok. Nak tengok dia mana? Nak tengok Tuhan dia mana? Tengok dengan apa? Kita kenal Allah Ta'ala dengan melalui sifat dia. Sifat Allah Ta'ala. Kalau nama Allah Ta'ala pun menggambarkan sifat dia tu. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Allah Ta'ala ni bermuka Ar-Rahim, Al-Malik, Kuasa, Malik Al-Qudus, Salam Mu'min. Nama dia menggambarkan sifat dia. Ni hak belajar tauhid ni, sifat 20 ni wajib. Wujud ijabah mukhorah pada yang mubinasi wahdaniyah kudrah iradah. Kita ada satu je kudrah. Usia muda kudrah kita kuat betul. Usia kita dah meningkat sama dah. Tak sama dah. Kudrah kita kat tangan sebelah dengan tangan dua belah sama dah. Tak sama. Mungkin benda ni kita boleh angkat sebelah. Kudrah kita sebelah. Kalau tongkat tu boleh angkat sebelah. Nak buah belah. Kalau ini sebuah pada kudrat. Kudrat Allah Ta'ala itu kan. Kudrat Allah Ta'ala bukan lagu. Kudrat kita tidak itu. Kudrat kita kat kaki lah. Kalau kita gijim kaki kita kat sebelah. Itu kalau kat sebelah lah. Yang mesti tu. Nak angkat ni, nak angkat berat. Boh. Tapi mungkin kita ingat. Boh buat. Tekok pinggan. Nak angkat. Kudrat tak sama. Orang muda orang kata dengar orang dah dekat usia sikit, lain tak? Kudurak dia. SG kudurak. Kalau tak ada itu. Nak kenal Tuhan. Kalau tak ada buat kita, kita tengok mata. Mata boleh nampak depan ni. Belakang tu nampak tak? Tapi Allah Ta'ala, Wallahu Sami'un Basir. Telinga kita boleh dengar mungkin dalam lingkungan IPK ni sebab patah mic ruangan ni boleh dengar. Duduk masjid negeri tak dengar dah. Betul? Tapi orang tak ada dengar dah. Dengar. Itu tak boleh tengok kita. Tengok kita duduk masjid negeri tak dengar dah. Dan bukan sebut situ Allah Ta'ala tak ada telinga. Berkuasa je Allah Ta'ala. Tiap-tiap sifat dia. Kudrat kuasa dia. Berdiri dia sendiri. Dia tak banyak pada orang. Wahdaniyah, keesaan dia. Dia tak banyak pada orang. Macam kita nak buat kerja, nak ada pembantu. Kalau tak ada pembantu. Dia nak buat, tak nak buat pun tak apa dia. Berkuasaan. Nak tunjuk situ apa? Menyaksikan mereka di bawah tanah juga. Kita nak saksi Allah Ta'ala ni tengok. Nak tanya mana saksi pada sifat dia. Kita harus kuat dan ingat Allah. Allah Ta'ala tahu. Mulut kita tu Allah. Jauh dia beza dulu dengan sekarang. Maka pun dah belakang rabu. Beza dia. Kalau tak ada apa, kita buka setiap mata tak nampak dah. Bubuk nampak dia kan. Itu je. Tak ada tangan. Nampak. Yuk macam mana. Kuman duduk mesyuarat ke, kuman duduk minum ke buat dia ke, kedai kopi ke, semua bawa. Maka apa? Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nampak. Ini saya kira lah. Kuman ke, cekenik, kalau makan kedai kopi apa semua. Kita tak nampak. Tapi kalau tak ada tahu. Sebab dia buat. Nak tengok apa? Tengok dari segi kekuasaan Allah Ta'ala dalam ketinggian dia, keagungan dia mencipta makhluk. Yang ada ilmu pada kita ni tu sikit saja. Tu pun kita buat hebat dah. Hebatnya kita dengan Allah Ta'ala bantu apa ni.
Pada ayat Pak sebutkan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit saja orang yang bersyukur. Tuhan bagi ilmu sikit ya. Sikit ilmu kita hebat tak? Mas hebat dah ilmu sikit. Baik. Nak tak kenal aku masih biar lah. Nak bayar, takkan nak bayar 200. Buat-buat 34,000. Buat-buat 34,000. Nak nilai, nak ada nilai. Orang ilmu tak ada. Ambil air laut, nak tulis ilmu tak ada ilmu memang tak. Kering air laut tu, ilmu tak ada tak habis dia. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Buku surah Kafir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ambil air laut tu tulis kalimah tak ada tulis. Aku yang tahu kita ambil kita beli ni sponsor boleh tulis mana-mana. Tuhan kata ambil air laut tu tulis semua. Tuhan rakal dalam ayat Quran surah Kafir. Kita beri tak kita rasa kita hebat. Kita lalu kita kosongkan hati kita daripada perasaan hebat. Hebat menjadi sendiri, hebat pada mata orang. Sebab jauh. Kita takut kita jauh daripada Allah Ta'ala. Ada oleh kita pun tak ada lagi. Hebat kita pun tak ada lagi. Cukup. Syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat pun banyak kita ni. Tapi panggil manusia ni macam-macam. Panggil manusia macam-macam. Ada orang yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh, tapi dia rasa orang bersesuaian dengan dia ambil, atau bersesuaian tak ikut. Rasa kena dengan dia buat, tak kena tak boleh. Dia tak buat. Itu Allah Ta'ala sendiri tu. Ada surah apa, saya ingat surah Allah, wa maka dari mu'minin wa la mu'minatin illa qadallah wa rasuluhu ayakunu amran lahum al-khiyaratu min amrihim. Ayat Quran itu surah Al-Qasas surah Al-Ra'd. Belah atas kami kita menyebut kawan Quran dan wa maka dari mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Bukan yang manusia. Jadi Allah beriman lagi perempuan apa yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Bukan dia ikut. Tapi dia lebih cenderung kepada dia ikut kepada dia sendiri. Lakukan kita, kalau kena ngaji pun kita ambil lah, tak kena mana tak ikut dah. Tak, matematik tak, kalau kena dengan saya kau boleh ikut, tak apa. Kita akan tahu. Bukan, ini bukan kata diceritakan lah. Dalam Quran sudah ada. Tuhan sendiri, Tuhan buat kita, dia lagi tahu buat kita ni macam mana. Takkan dia tahu dia buat kita macam mana. Cuma tadi ya, aku bekal kepada kamu seorang dia. Kamu buat benda baik, otomatik aku bagi pahala. Kamu buat jahat, otomatik aku bagi dosa. Kamu tanggung ambil. Jangan salahkan aku. Menyebabkan apa yang kamu buat tu, kamu nyalah aku. Bukan salah aku, tapi salah kamu. Aku dah bekal kepada kamu, kamu fikir sendiri. Itu yang keluar dalam maka sahabat, wa'ala ya Ahmad dan maka dengan dia lah, yakni dengan ilmu tauhid, dapat kelepatan daripada kekal dalam neraka. Kata apa? Orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala ni, tak kenal, tak tahu langsung, dia mati. Kalau dia Islam, kita akan mengaku Islam. Mati dia tu, mati dia bangkit esok dari Allah Ta'ala dalam keadaan hukum. Mati dia tak ada ni Islam. Tahu Islam mandi apa semua, macam Islam macam biasa. Bumi ni bangkit esok tu. Untuk hari bangkit esok mati, bangkit dari Allah Ta'ala dalam keadaan hukum. Sebab dia tak pernah, Senang kita gitu kan. Tak pernah tokel. Umum itu tak pernah tokel. Kalau kita istilah itulah ayatnya. Tak pernah tuan. Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan makhluk. Kita tak kenal dia. Bagi hak kita. Kalau ada kau buat dia, kau buat. Sikit
Kuasa dah. Orang kata kuasaan kita. Allah Ta'ala bagi kaya sikit. Kita buat kerja usaha tu nak bagi kau apa? Tak nak buat zakat. Tak bagi kaya sikit dah. Tak nak buat zakat. Sehat sikit. Sejak dah tahu kalau kita nak kata bawa kena makan kalau sakit tu sebenarnya. Kita sakit gigi mau cakap makan, sakit perut lagi nak makan. Kan? Ada cakap besi nak makan dah, sakit perut. Tapi zakatnya ni boleh apa berlaku kita ni boleh tengok Allah Ta'ala bagi. Mungkin Allah Ta'ala nak aku berasa tengok dari sini duduk Allah Ta'ala. Dia berlaku Allah Ta'ala. Kok berapa tadi? Kita Allah Ta'ala bagi kekayaan kau, bagi kesenangan kau, anak-anak berjaya kau, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan ada satu pun kita salah hati. Oh ni hasil usaha aku sama ni hantar aku usaha apa semua ni bagi. Oh tu usaha kita hantar usaha. Bagi pendidikan ada bagi pendidikan untuk jadi orang apa? Kamu ya. Bagi kita berdoa Allah Ta'ala ya Allah jadikan anak-anak aku yang soleh, anak yang baik, kemudian akhlak yang baik, anak yang berjaya dunia, yang boleh menyelamatkan di akhirat. Itu kita lagi. Sebab kita usaha-usaha bagian yang akan ibadah uang semua. Usaha tiada wakil. Ini tak wakil. Ini anak saya. Buatkan nikah. Didik anak dapat 10 yang kemahan tak usia. Mudah. Kemahan tak usia ni siang ada usia ni. Boleh tahu ni kemahan tak usia siang ada. Nampak Tuhan nak cakap ni. Pada kita apa-apa alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau dia tulis biasa menyebut nama. Jadi kalau dia tulis biasa menyebut nama. Apa ada pada aku sakit ke, baik ke, sehat ke, kaya ke, miskin ke, berjaya ke berjaya aku. Jadi kalau dia tulis biasa menyebut nama. Alhamdulillah. 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 Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dia nak buat makhluk apa ni bagi dia boleh mesti apa nak buat makhluk mudah ni orang ni itu dia ni mak ni aku nak buat nama ni dia boleh nama mak mudah nama dia waktu dia tu mudah dia rezeki dia jadi syaratan waktu dia tu boleh rezeki. Kalau rezeki saya banyak tu. Memang kena usaha lah. Kalau kita usaha lah. Rezeki tu tak ada tu. Kita nak rawat perkara, nak rawat apa. Anak kadang-kadang aku nak hantar usaha apa semua baca habis ni. Siapa hantar polis skor ini. Nampak? Kita akan menyalahkan anak tu pecah kepala. Tanpa kita menemukan tuan yang asal, yang patut kita tanya, patut kita mengadu, patut kita minta tolong. Apa dia? Allah. Anak kita tak berjaya macam orang lain. Kita apa? Janji kalau 5 perkara tu dia tak tinggal. 5 waktu tu dah ada dah. So, sembahyang tak pernah tinggal. Kewajipan sebagai seorang Muslim dia buat. Kita ni tadi jadi pelik terbalik. Aku dah hantar tujuh ni pasal apa hantar dia semua. Orang lain boleh tu. Kita akan menadahkan. Aku dah ambil duit banyak ni. Sedangkan kita tidak melihat kepada apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Anak ni tak sambung. Kalau 10 tak sambung. Kalau ni kelebihan ni. Mungkin anak punya murid ada 5 orang. Seorang kaya, seorang ni gaji. Seorang ni suka buat kuih, seorang ni suka jadi nekor. Tak sama semua. Orang ni orang kaya. Orang ni jadi ngaji, buat kerja. Duit tak ada. Dia boleh dah dulu. Pak dulu dia ada duit. Lagi ni, mungkin ada duit. Dia boleh dia dapat duit. Aku tak apa pakai dia. Tak apa aku tolong buat. Dah pakai-pakai ni, baru jadi dia lah. Kali hang tak tolong. Hang aku bagi duit. Dia bagi duit. Mana masing-masing boleh. Boleh pakai-pakai tengok. Aku tahu tak apalah. Kalau boleh fikir aku tu senang.
Kadang-kadang kita ni biasakan manusia kadang-kadang manusia tengok cocok duduk cocok supaya kalau tak saya ajar tu apa-apa nak buat tengok Allah Ta'ala, apa-apa nak buat tengok Allah Ta'ala. Dia kata baik ke buruk mendapat Allah Ta'ala dapat baik, alhamdulillah. Dapat tak baik pun alhamdulillah. Walaupun lidah kita ni dalam keadaan lagu tu pun kita redha dengan Allah Ta'ala bagi. Mana nak tahu lepas pada keredaan kita tu Allah Ta'ala lagi lebih daripada kita nak. Ada boleh jangka tak dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, makhraja. Allah Ta'ala tunjuk pada jalan keluar. Bertakwa. Al-khawfu bil jalil wal ridha bil qalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad yaumil rahim. Orang bertakwa mesti ada dua. Kata bertakwa. Al-khawfu bil jalil, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, Maha segala-gala. Wal ridha bil qalil, dia redha dengan apa yang Ta'ala beri pada dia walaupun sedikit. Wal 'amalu bit tanzil, dia berusaha beramal dengan apa yang diturunkan Allah kepada dia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isti'dad li yaumil rahim, dia akan berusaha menghitung diri dia, bekalan untuk diri dia untuk hari ar-rahim, hari belas kasihan Allah Ta'ala di akhirat. Orang tak kuaya ni sini, dia reda dia sini. Dapat banyak alhamdulillah, dia anak berjaya alhamdulillah, tak berjaya pun alhamdulillah. Muka dia jadi anak yang soleh, anak yang baik. Mungkin kita mati dan dia baca dia berdoa, tak tahu. Kita tak nak baca. Jangan kita membandingkan anak. Masing-masing ada kelebihan. Cuma kita dah membiar anak ni boleh. Mau kata hidup tu satu hati kan. Macam kita dah ni, mau kata habis dah pesta orang tu, pada memang ni jauh. Sepupu belah kadang-kadang tak benar tak. Kalau kita tengok kan hari ni, satu kan. Macam mana kita nak buat? Apa? Baik benar. Cakap atau berbahasa tu biar dan kalau dah biasa kurang tu lain, tak masuk hati. Kalau dia masuk hati bahaya juga. Tapi kehidupan mesti kita Allah ada pada awal kita belajar dia sembunyi. Awal ilmu kena Allah Ta'ala. Kenapa? Kita semayang Allah, kita sebut Allah. Tak sebut benda lain kan? Tapi dia dah semayang pun memang benda lain. Mari pun Allah. Tak macam ni, sakit yang dia tahu. Kata mati jangan lagi. Sedangkan kita nak membesarkan Allah Ta'ala, duduk surah ni besar lagi, nak semayang lagi. Bila ada anak tak kena Allah. Kalau tak mari dia tak ingat pun. Masa takbir dia semua. Itu biasalah, siapa-siapa saya dia itu. Nak cakapnya benda-benda ni yang boleh dia jumpa orang kata setan ni berusaha menjauhkan kita daripada kebenaran Tuhan. Pertama-tama nak belajar ilmu tauhid. Untuk mana Tuhan belajar ilmu tauhid, belajar kebenaran Tuhan ni. Setan lagi berusaha nak jauhkan kita daripada kebenaran. Pertama nak belajar ilmu tauhid ni di mana-mana orang tak apa nak dengar. Ya, susah nak faham. Tapi dia bagi tunjuk, tak apa, tunjuk. Usaha dia buat. Tapi untuk saya pun, kita tengok mana tunjuk-tunjuk ilmu tauhid. Berapa ramai orang pada dia tunjuk lain. Tak ramai. Sebab dia kata setan ni kerja dia, memang dia nak jauh kita daripada kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan, kena ngaji ilmu ni. Tak ngaji ilmu, tak kenal Tuhan. Dia kata payah. Kalau tak kenal Tuhan, kekal dengan apa? Bukan kata macam kita sebut apa nanti masuk neraka, hidup-hidup masuk syurga. Tak ada istilah selip masuk syurga. Yang selip masuk syurga tu orang yang mati dalam keadaan Tuhan dia bina, tapi orang masuk syurga.
buat, dia dihukum atas apa dia tak buat. Contoh tak sembahyang, tak keluar zakat, minum alkohol, Nabi pada contoh syarat tak minum alkohol, tak sembahyang, 10 tahun dia, 10 tahun akhirat, 10 tahun dia lain, terus, boleh masuk, tapi dulu. Ada orang tak kenal, masuk tu bakal duduk situ. Dia lain. Memang hakikat hidup Islam mati, Islam bangkit tu hukum. Macam mana? Hak tak pernah Tuhan. Tak pernah Tuhan ni macam mana? Tak pernah lah Allah Ta'ala. Ni bukan Tuhan. Ni bukan kerja Tuhan. Ni bukan kerja Tuhan. Tuhan tak ada, bukan Tuhan mana dia? Ada untuk kita tu kira kita dengan akal. Kita biasa cakap melalui akal. Dari akal biji logik akal masalah itu. Kita bekerja pada apa? Tak Tuhan kenapa? Dia dengan kenapa? Orang yang mimpi kata jumpa Tuhan, aku mimpi mana jumpa Tuhan? Dia mengaku dia pergi jumpa Tuhan, Buku. Kamu boleh pergi jumpa Tuhan ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mimpi jumpa Tuhan. Mana? Dapat wahyu, orang gila ni macam-macam. Sebab budaya dia ni macam-macam. Dia saya dapat cara dia pergi Tuhan. Yang ini dengan ilmu tauhid ini dapat kelepasan daripada kekal daripada neraka. Kita belajar ilmu tauhid, kita usaha belajar tentang Tuhan, walaupun tak dapat, usaha tu ada dapat. Bukan tak belajar aku. Dan terhenti di atas sahama ibadah. Dapat. Maka ia yang ini ilmu tauhid semula-mula ilmu dan selebih-lebihnya. Maknanya ilmu tauhid ini semula-mula ilmu dan selebih-lebih. Kita tengok macam tadi. Dua baby daripada ibu. Kali pertama Allah. Nabi datang oleh kita. Innama bu'ithu liutamma karimal akhlak. Nabi diutus oleh kita untuk akhlak. Nabi bukan pertama sekali. Nabi apa? Nabi ajar kita kenal Tuhan. Nabi ajar kita kenal Tuhan tu. Ada daya itu sembahyang. Bukan menunjukkan tak wajib sembahyang. Kali mengetahui itu, ada orang beriman Allah Ta'ala. Semuanya apa kamu semua sebelum itu semua hancur, binasa. Allah Ta'ala saja tu. Takutlah kepada Kitabullah. Nabi ajak umat dia kenal Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala. Bukan kata mari sembahyang. Sembahyang tahu mana mari kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Nak sembahyang mana? Tidak, ajak beriman. Yakin. Beriman, yakin. Yakin Allah Ta'ala. Mana? Tengok Allah Ta'ala menjadikan kita semua. Kalau tengok alam ni satu hal tak. Tengok kejadian pada tu pada kita. Kulit kita ni, kita duduk ni, berbincang ni. Penuaan berlaku walaupun faedah beli ke apa kita pakai kan itu penuaan setiap berlaku. Pasal apa? Masa kita kulit kita belang-belang melalui kita penuaan. Pasal tipu dan berlaku pakai boleh dah mencuci muka, pakai skrap, bubi lah kan, mencuci muka dah ada masalah kan, misalkannya penuaan itu setiap berlaku. Usia kita akan meningkat sendiri. Tadi usia 23 tahun 1 jam 20 minit 40 saat. Takkan untuk main kulit ni? Tak. Ini dia kulit kita ni. Kulit nampak kasar, tak berubah. Nampak kasar, udah dibuat ni. Tapi setakat pun hari dia terima. Buat kerja banyak sangat habis. Dia terima. Terima tak kuat. Allah Ta'ala punya
urusan. Dia buat kita terus sana. Dan kita biar kita fikir, oh, aku sia-sia aku balik yang masuk dia aku. Ini dah dia dekat ini bangun nak Tuhan cara sembahyang. Tak apalah, tak ada bagi jalan. Tak bagi langsung. Uji kehidupan, uji usia, uji masuk. Maka yang ini ilmu tauhid semulia-mulia ilmu dan selebih-lebihnya. Kerana tersebut dalam hadis qila ya Rasulullah ayyul a'mal afdal? Faqala al-ilmu billah. Lianna qalil al-amali yarfa'u ma'al ilmi wa anna kathir al-amali la yarfa'u ma'al jahli. Maksudnya apa? Artinya ditanya orang bagi Rasulullah. Jadi orang ni sahabat lah. Sahabat tanya Nabi. Ditanya orang. Ditanya sahabat bagi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Yang manakah segala amal yang terlebih afdal? Benda amal apa paling baik? Paling terbaik? Yang paling afdal? Maka jawab Nabi. Mengetahui akan perkara yang bersangkutan dengan Allah. Tahu perkara berkaitan dengan belajar benar Quran. Kerana bahawasanya sedikit amal memberi manfaat dia serta mengetahuinya. Sedikit amal ada ilmu, beramal. Kalau sedikit amal memberi manfaat. Dan bahawasanya banyak amal tidak memberi manfaat dia serta jahil. Orang yang beramal banyak tapi ilmu tak ada, tak manfaat. Ilmu ada, beramal, istiqamah beramal ada manfaat. Sebab ilmu habibullah walau kana fasiqan wal jahil aduwwullah walau kana 'abidan. Orang ilmu ni, orang berilmu merupakan kekasih Allah. Walau kana fasiqan, walaupun dia fasik, orang jadi suka buat gapo maksiat, tapi dia orang berilmu. Kena Allah Taala. Kita ukur je lah. Dia sembahyang, dia doa sama. Hak jahat tu buat lain, hak sembahyang tu buat lain. Jangan kita campur, panggil kita campur. Dia panggil, dia sembahyang, dia jahat orang. Hak dia tak sembahyang, bagus dia panggil orang kaya. Hak sembahyang dia jahat tak? Bukan sembahyang dia jahat. Hak tak sembahyang dia jahat dengan apa? Allah Ta'ala. Tuhan bagi dia sehat, Tuhan bagi dia sekian. Tak sungguh. Sembahyang, arah perintah sembahyang. Tapi memang buat duit ingat. Buat sembahyang tu. Hak ni sembahyang. Mulut boleh tahan, orang kita jahat ni, maya saja, mulut jahat. Dia benar semaya bagus, orang dia belajar, gaji, fikir. Kalau semaya, ni kita nampak secara zahir kita, hakikatnya untuk semaya itu jahat, bukan jahat kita. Allah Ta'ala, Tuhan yang buat kita. Dia betul, benda tu kena lepas dia. Kita tak sembahyang, tak boleh lah. Sedangkan tak sembahyang aku jahat je. Mu tak sembahyang bukan jahat dengan aku, dengan Allah Ta'ala. Sebab perintah sembahyang Allah Ta'ala. Bukan perintah kita. Pergi sembahyang. Tak perintah sembahyang Allah Ta'ala. Tak sembahyang, dia hakok aku. Aku buat ni, rezeki aku bagi. Tak sembahyang. Boleh. Boleh dia. Tahu punya macam tu. Nah, kita tengok rezeki orang jahil ni. Tapi bagus. Kita kira bagus. Tengok taman tu. Sembahyang ke tu? Sembahyang tu tak apa lagi. Tak apa lah. Tak sembahyang. Kenapa balik? Dia baik. Sembahyang. Tapi dia tak pernah ikat sembahyang tu wajib. Kalau dia kata sembahyang tak wajib. Kalau dia tak pasal apa tak sembahyang? Tak apa lagi. Kenapa tak sembahyang? Tak wajib sembahyang. Dia tak sembahyang tapi dia tidak mengingkari kefarduan sembahyang. Saya. Macam ada pasti tu, tak apa lagi walaupun dia ni ada ilmu tapi pasti. Elok dia lagi daripada orang lain. Dia beramal tapi ilmu pun tak ada. Tak tahu. Dia sebut wa anna katsiran wala la yaqamu ma'al لأن قليل العمل لا ينفع مع العلم وأن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. Banyak amal tapi tak manfaat sebab jahil. Tak tahu.
Dan bahwasanya banyak amal tidak memberi manfaat dia serta jahil. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. Padahal apa ini pun satu ini. Sekitar aja ilmu perkara yang paling utama awal ilmu mengenal Allah Ta'ala. Nak kenal Tuhan ni kena belajar, kenal sifat-sifat dia, sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat harum bagi Allah Ta'ala, sifat Nabi wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi. Wajib kena belajar. Baru kita kenal. Di mana dalil dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Daripada situlah keluarnya sifat 20. Daripada mana? Ilah. Fa'lam annahu la ilaha ilah. Buat 20. Istighna 9. Istighna belah. Iftiqah 2. Itu jadi sifat 20. Sifat 20 semua sifat lain-lain. Kudrat lain, iradah lain, semua lain. Luarnya boleh itu. Orang kata tadi tak ada, ni dalil dia. Daripada sini ada dalilnya. Luar sifat 20. Fa'lam atas masuk. Dan Allah Ta'ala suruh dengan suruh hanya wajib. Bukan suruh kata sunat tak. Wajib belajar. Wajib belajar benar Tuhan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita mendengar hari ini. Dan mohon maaf teman-teman jika ada kata bahasa, silap bahasa untuk saya. Mohon maaf kepada semua. Apa yang baik kata ada yang Allah beri saya sendiri. Diharap kita semua ini dapatlah berusaha mempelajari, berusaha cari ilmu. Kun aliman Nabi kata. Kun aliman. Au mustami'an au muta'alliman wala takun rabi'an fata'lika. Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, atau orang belajar, orang yang mengajar. Jadilah kamu orang, tak ada jadi orang ni, saya tak nampak ada jadi orang ni. Au muta'alliman, jadilah orang mengajar. Saya tak ada tarbiyah, saya tak ada belajar, saya tak ada ilmu mengajar. Ada apa dah? Au kun aliman, au muta'allim, au mustami'an, jadi lawan dengar. Saya tak dengar, saya tak tengok. Tak ada. Tapi kita jadi orang tiga mendengar. Dengar apa? Dah nak alim, jawab dah. Mengajar, saya lagi menyebutkan. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, jadi orang dengar. Dengar apa? Ada kebaikan pada pendengaran kita. Apa hal harus tengok jadi saksi esok. Walau tak boleh orang jangan kamu jadi orang keempat. Kata dia tak binasa. Semua yang belajar dengarkan, nasihat makan binasa. Tak boleh tak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa ada pada badan kita ni semua akan menjadi saksi di depan Allah Ta'ala. Mata baik, hidung baik, mulut baik, mulut catat, telinga mendengar, mata melihat, kaki menangkap, tangan merambau membunuh ini, semua akan menjadi saksi di depan Allah Ta'ala. Tak ada satu yang terkecuali Allah Ta'ala. Semua tak datang. Orang lain tahu,